Dimohon para hadirin untuk berdiri bagi menyanyikan 3 buah lagu, iaitu lagu Negeri Selangor, lagu Negaraku dan lagu 7 Nilai Teras MBSA yang akan dipimpin oleh kumpulan choir MBSA di bawah pimpinan Encik Rahmat Riza bin Alwi Azhar dan seterusnya diikuti oleh semua yang hadir. Dipersilakan.
Para hadirin dijemput duduk. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kumpulan choir MBSA dan semua hadirin di atas nyanyian yang penuh bersemangat sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam, yang amat dihormati Datuk Haji Imran bin Haji Kadir, Orang Kaya Mahabijaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling, yang berusaha Encik Muhammad Firdaus bin Mokhtar, Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Tuan Haji Mahdian bin Bawe, Pemangku Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Ahli-ahli Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Puan Haji Asma binti Muhammad Zain, Timbalan Setiausaha Pengurusan Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Tuan Teknologis Muhammad Azmi bin Amir Han, Pengarah Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa selaku hos perhimpunan kali ini, pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian serta warga MBSA yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anugerah dikecap si anak watan mengangkat senjata bidalan suara, menadah tangan memohon keberkatan mendapat restu hidup sejahtera. Bagi menambah keberkatan majlis pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Encik Muhammad Khairi bin Ali Ashak, Pembantu Kesihatan Awam Kanan Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda sekaliannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari yang penuh keberkatan ini, kami berhimpun dengan penuh rasa syukur atas nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Kami memohon kehadrat-Mu agar Engkau memberkati perhimpunan kami sempena bulan ulang tahun Bandaraya Shah Alam kali ke-24 ini. Kau limpahkanlah rahmat ke atas kami semua. Berkatilah kehidupan penduduk bandaraya ini agar dijauhkan segala musibah dan bencana. Ya Allah, Kau limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua dan dijauhi dari segala kemaksiatan yang mengundang murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami sebagai penjawat awam di Majlis Bandaraya Shah Alam. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu agar di setiap keputusan dan tindakan yang kami lakukan sentiasa mengutamakan kebaikan, keadilan dan kesejahteraan untuk semua warga bandaraya ini. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai insan yang amanah, jujur dan ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab kami. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat mazmumah yang tercela, seperti kemalasan, ketidakjujuran dan ketidakadilan. Hiasilah kami dengan sifat-sifat mahmudah, jadikanlah kami golongan-golongan yang menunaikan solat. Berikanlah kami dan kemudahan dalam segala urusan, agar setiap usaha kami mendapat keberkatan dan keredaan-Mu. Ya Allah, dengan kerendahan hati, kami mohon agar Engkau mempermudahkan segala urusan perhimpunan kami ini, dan jadikanlah ia sebagai medan untuk kami memperkukuhkan komitmen dan iktizam kami dalam menjalankan tugas amanah kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Khairi bin Ali Ashak di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan bacaan ikrar perkhidmatan awam yang akan diketuai oleh Encik Safiyuddin bin Sahalan Elias Yatim, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa, dan akan diikuti oleh semua yang hadir.
majlis mempersilakan. Para hadirin dimohon berdiri. Up. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Negeri Selangor membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini, kami akan berazam meninggikan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam membantras kelemahan dan musuh-musuh negara, berpegang teguh kepada ajaran agama, bertugas dengan penuh komited meningkatkan kualiti kawalan rahsia rasmi kerajaan dan perkhidmatan, mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membantras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Para hadirin dijemput duduk. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Safiyuddin bin Sahalan Elias Yatim di atas pimpinan bacaan ikrar itu tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum majlis diteruskan, marilah kita bersama-sama memberi tumpuan ke skrin utama bagi menyaksikan tayangan multimedia yang telah disediakan oleh Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian SISA. Dipersilakan. Hampir 50% daripada jumlah plastik yang digunakan adalah plastik sekali guna, dengan anggaran global menunjukkan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke lautan setiap tahun. Plastik adalah musuh senyap kepada manusia dan ia boleh mendurjanakan bukan sahaja kepada alam sekitar, malah manusia juga boleh menjadi korban. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA mengarahkan tapak pelubusan sampah haram di Kampung Baru Subang, Selangor ditutup serta-merta. Kompaun turut dikeluarkan kepada pengendali tapak dan pemilik tanah selain mengarahkan tapak itu segera dibersihkan. Berhadapan dengan risiko dan juga bergelumang dengan bau busuk setiap hari, namun itu bukan penghalang bagi pekerja-pekerja awam yang bertugas bagi membersihkan sampah. Terima kasih diucapkan kepada wira-wira yang tidak didendang ini kerana sentiasa komited dalam memastikan kebersihan kawasan sekitar terpelihara.
Meskipun pekerjaan ini sering dipandang remeh oleh segelintir pihak, namun tanpa adanya mereka, pasti masyarakat tidak akan dapat berada dalam keadaan yang bersih dan selesa. Nampak mudah, namun hakikatnya tugasan ini penuh dengan cabaran, apatah lagi ada tanggungjawab yang harus ditunaikan kepada masyarakat secara amnya. Namun mereka terus menjalankan tugasan bagi memastikan kebersihan dan juga kelestarian di kawasan setempat ini terjamin dan juga terjaga. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan terhadap tayangan multimedia sebentar tadi. Tayangan multimedia itu tadi memaparkan latar belakang dan fungsi yang dilaksanakan oleh Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pembuka kata lidah bicara. Izinkan kami mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul di auditorium MBSA ini bagi menjayakan Majlis Perhimpunan Bulanan MBSA kali ke-7 bagi tahun 2024. Majlis kali ini dihoskan oleh Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa dan pihak jabatan ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk mengendalikan majlis pada pagi ini. Saya Muhammad Faris Irfan bin Muhammad Razi dan saya Nordini binti Muhammad Marzuki selaku pengacara majlis pada pagi ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, rumput bukan sebarang rumput, rumput berseni bagai hiasan. Jemput bukan sebarang jemput, jemput memberi kata aluan. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Tuan Teknologis Muhammad Azmi bin Amir Khan, Pengarah Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandar Shah Alam, Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Muhammad Yatim. Yang amat dihormatkan Datuk Orang Besar Daerah Petaling, Orang Kaya Mahabijaya Petaling, Datuk Haji Imran bin Kadir. Seterusnya yang berusaha Ketua-Ketua WIP Ahli Majlis, Tuan Haji Firdaus bin Mokhtar, juga Yang Mulia Tengku Ahmad, Tengku Kasim, Tuan Syakir Amir Muhyiddin. Seterusnya barisan ahli-ahli majlis yang ada pada pagi ini. Yang berusaha Pemangku Timbalan Datuk Bandar, Tuan Haji Madian bin Bawih. Seterusnya Puan TSU, Puan Haji Asma bin Muhammad Zain. Pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, pengurus-pengurus cawangan dan juga seterusnya semua warga kerja Majlis Malaysia Alam yang saya kasihi sekalian pada pagi ini. Pertama sekali, marilah kita semua memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas limpah kurnia kita masih berada dan boleh hadir di dalam perhimpunan bulanan Majlis Malaysia Alam pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan saya juga mewakili Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan tertinggi majlis, terutama Yang Berbahagia Datuk Bandar, kerana memberi peluang dan juga ruang kepada jabatan untuk menjadi hos perhimpunan pada pagi ini, iaitu perhimpunan kali ke-7 untuk tahun ini. Dan kami di jabatan amat bertuah pada pagi ini perhimpunan bersempena dengan bulan Bandaraya Majlis Malaysia Alam, iaitu bulan Oktober. Terima kasih kepada semua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya ingin menyampaikan ucapan yang panjang, cuma nak memaklumkan dua perkara sahaja melibatkan jabatan, iaitu pertama, kenapa nama jabatan kami tukarkan daripada Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam kepada Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa. Dan yang kedua berkenaan dengan
pelan tindakan Shah Alam bersih yang akan dilancarkan pada pagi ini oleh Berbahagia Datuk Bandar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kami di pihak jabatan telah berbincang dan sepakat untuk menukarkan nama jabatan daripada Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Persiahan Awam kepada Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa, memandangkan pada ketika ini situasi pengurusan sisa pekerjaan di peringkat antarabangsa dan negara semakin berkembang mengikut konsep dan pendekatan yang terkini. Perubahan cara dan kaedah dalam mengurus sisa pekerjaan memerlukan kami di jabatan untuk melihat kembali fokus kerja untuk memenuhi kehendak kerajaan setanding dengan pelaksanaan di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sedikit nak maklumkan berkenaan dengan pengurusan sisa pekerjaan yang dahulu. Ianya berkonsepkan sisa dan tanam. Yang mana tema pengurusan sisa pekerjaan pada ketika itu adalah cradle to grave. Maknanya sisa yang kita hasilkan, kita kutip dan kita tanam. Dan ianya berubah pada masa kini menjadi konsep tersebut menjadi cradle to cradle. Maknanya sisa yang dihasilkan akan diproses semula dan akan minimum akan pergi ke tapak pelupusan. Itulah yang konsep yang pada masa kini yang telah diterapkan di seluruh dunia dan negara kita pun dan sedang mengamalkan perkara inilah. Dan selain daripada itu, konsep pengurusan sisa pekerjaan dulu dipanggil linear ekonomi, tetapi sekarang kita dah tukar menjadi circular ekonomi. Dia berkonsepkan proses semula dan minimum ke tapak perusahaan. Selain daripada itu, elemen-elemen lain di dalam pengurusan sisa pekerjaan yang ada sekarang adalah Extended Producer Responsibility ataupun EPR, towards zero waste serta memenuhi kehendak yang tertulis dalam Sustainable Development Goal SDG. Konsep-konsep ini telah diperkenalkan dan dijadikan dasar di peringkat antarabangsa dan negara kita pada masa kini. Pelbagai pelan tindakan, roadmap, blueprint, strategi serta garis panduan telah diwujudkan dan dilancarkan di peringkat negara. Antaranya the National SCP Blueprint. SCP ini Sustainable Consumption and Production. Malaysia Roadmap Towards Zero Single Use Plastic. Dalam RMK 12 pun ada disebut berkaitan dengan pengurusan sisa lestari. Malaysia Plastic Sustainability Roadmap. Blueprint Ekonomi Kitaran, ini yang baru telah dilancarkan oleh pihak KPKT. Seterusnya, Rancangan Selangor 1 2021-2025 pun menyebut berkaitan dengan pengurusan sisa pekerjaan dan Pelan Perancangan Strategik MBSA. Semua ini diwujudkan adalah sebagai panduan kepada semua pihak serta perlu dilaksanakan terutama di peringkat kita di pihak berkuasa tempatan yang berkaitan dengan pengurusan sisa. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di pihak jabatan juga telah merancang program, aktiviti, projek juga kempen dan hala tuju berasaskan kepada dasar kebersihan negara yang mana KPKT telah melancarkan dasar kebersihan negara pada tahun 2019 untuk tempoh pelaksanaan selama 10 tahun daripada tahun 2020 hingga 2030. Di dalam dasar kebersihan negara terdapat isu dan cabaran yang telah dikenal pasti yang perlu difokuskan melibatkan kebersihan. Antaranya pertama, sikap masyarakat yang tidak menjaga kebersihan, persekitaran yang kotor, penularan penyakit bawaan vektor, pencemaran alam sekitar. Selain daripada itu, dasar kebersihan negara juga dibahagikan kepada 5 fokus kluster. Antaranya kesedaran terhadap kebersihan, kelestarian alam sekitar, ekonomi kitaran, tabik urus dan penguasaan modal insan berkualiti dan berkemahiran. Tuan-tuan dan puan-puan, selain dari dasar kebersihan negara sebagai panduan, jabatan juga telah bersama kerajaan negeri di dalam membangunkan Pelan Induk Sisa Pekerjaan dan Pembersihan Awam Negeri Selangor. Pelan induk ini merangkumi semua aspek pengurusan sisa serta hala tuju dan tahun pelaksanaan. Pelan induk ini juga sebagai sokongan di dalam menjadikan negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang smart di dalam menguruskan sisa dan kebersihan, iaitu salah satu matlamat kerajaan negeri Smart Waste. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab perkara-perkara dan perubahan ini, kami di jabatan telah mengambil pendekatan perubahan cara kerja dan dimulakan dengan nama jabatan terlebih dahulu. Ini kerana tugas di jabatan selalu disangka hanya memantau kontraktor sahaja, namun di sebalik
Itu ramai yang tidak mengetahui ada banyak sasaran kerja kelestarian sisa yang perlu dilaksanakan dan dicapai pada masa kini. Antara tugas kelestarian sisa yang dibuat, sisa yang perlu dikita semula, dikompos, diguna semula dan juga dikurangkan, iaitu melibatkan pengurangan penggunaan sisa plastik. So, pendekatan-pendekatan ini akan menjadikan Shah Alam menuju ekonomi kitaran dan pengurusan sisa pebejal yang mampan, sekaligus menjadikan Shah Alam berperanan dalam membantu langkah perubahan iklim, pengurangan gas rumah hijau dan memenuhi kehendak matlamat pembangunan lestari. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang kedua yang saya perlu maklumkan dalam perhimpunan pada pagi ini merupakan Pelan Tindakan Shah Alam Bersih. Pelan yang telah dibincangkan oleh jabatan-jabatan di MBSA. Kita bersama-sama membincangkan di dalam focus group discussion. Pelan ini juga merupakan merangkumi tugas-tugas harian di jabatan masing-masing. Dalam Pelan Tindakan Shah Alam Bersih terdapat 4 elemen utama, iaitu pembangunan dan kemudahan infra, perkhidmatan perbandaran dan penyelenggaraan, penguatkuasaan dan pemantauan bersepadu, dan kesedaran terhadap kebersihan. So, matlamat utama Pelan ini adalah untuk menyatu padukan semua jabatan di MBSA, kerana semua tindakan yang tertera dalam buku ini merupakan tugas yang telah sedang dijalankan oleh jabatan-jabatan. Cuma Pelan ini dibukukan atas tujuan sebagai bukti kita semua di MBSA bersatu padu dan melaksanakan tugas secara bekerjasama antara satu dengan yang lain. Dengan adanya buku ini, kita boleh tunjukkan kepada semua orang di luar sana yang kita di MBSA berganding bahu di dalam menjalankan tugas. So, buku ini juga menjadi bukti bertulis yang MBSA melakukan tugas bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini di dalam persidangan MOVE, Malaysian Urban Forum di Penang, Datuk Seri Maimunah juga merupakan Datuk Bandar Kuala Lumpur yang pernah memegang jawatan tertinggi di peringkat antarabangsa United Nations, memaklumkan pihak berkuasa tempatan perlu segera mengambil langkah proaktif di dalam pengurusan sisa pepejal yang lebih mampan, merangkumi larangan penggunaan plastik sekali guna, ekonomi kitaran dan melaksanakan kempen kesedaran. Beliau memaklumkan negara-negara yang kurang membangun, seperti diambil contoh seperti Kenya, telah mengorak langkah ke arah lebih lestari di dalam pengurusan sisa. So, bagaimana dengan negara kita yang lebih moden, lebih maju, tetapi kita tidak menjalankan pembangunan lestari di dalam pengurusan sisa. So, selain daripada itu, beliau juga menyatakan yang di peringkat antarabangsa telah menetapkan 30 bulan Mac setiap tahun sebagai International Day of Zero Waste yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan dan pengeluaran yang mampan dan meningkatkan kesedaran inisiatif ke arah sifat sisa untuk memenuhi agenda 2030 pembangunan mampan. Beliau meminta semua pihak berkuasa tempatan menyahut saranan ini dan melaksanakan program dan aktiviti sisa lestari pada tarikh dan masa tersebut setiap tahun sebagai tanda kita menyokong pengurusan sisa sebagai fokus utama dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memenuhi keperluan yang mendesak berkaitan tugasan berkaitan sisa pepejal di peringkat negara, pihak jabatan juga telah mewujudkan beberapa pelan polisi serta SOP yang berkaitan agar MBSA berada di jalan yang benar dan mempunyai jalan tuju dalam pengurusan sisa. Antaranya, pertama, kita telah mewujudkan pelan induk sisa pepejal Shah Alam, polisi 3R Shah Alam, pelan tindakan pencegahan plastik sekali guna, juga SOP berkenaan dengan tapak pelupusan sampah haram. So, akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada pengurusan tertinggi, terutama Yang Berbahagia Datuk Bandar, kerana sentiasa menyokong dan memberikan bimbingan di dalam menjalankan tugas harian. Saya juga mewakili jabatan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan warga kerja Majlis Bandar Shah Alam, jabatan-jabatan di MBSA yang telah membantu kami melaksanakan tugas. Tidak lupa juga kepada semua ahli-ahli majlis yang sentiasa memberikan kerjasama, bantuan dan sokongan kepada jabatan. Terima kasih. So, saya akhiri ucapan saya dengan kata Imam Syafi'i. So, kebetulan saya tetapkan yang ini kebetulan dengan Dr. Fazilah Kamsah pun sebut benda yang samalah. Saya akhiri ucapan saya dengan kata Imam Syafi'i, di saat kamu menyampaikan kebenaran,
maka kamu akan menemukan dua reaksi yang berbeza. Pertama, orang yang cergas akan merenung, dan yang kedua, orang yang bodoh akan tersinggung. Begitu sulit untuk meyakinkan lalat bahawa bunga itu jauh lebih indah daripada sampah. So dalam makna dia. So sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Teknologis Muhammad Azmi bin Amin Khan, Pengarah Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa, di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Untuk makluman semua, pihak majlis telah menyediakan satu tayangan khas bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Shah Alam yang ke-24. Untuk itu, para hadirin dimohon menumpukan perhatian ke skrin utama. Dipersilakan. Allahu Akbar. Apabila terbitnya matahari, Shah Alam melembarkan harinya dengan keharmonian dan keheningan. Shah Alam menjadi halaman buat lebih daripada 900,000 warga dan terus mekar ke hari ini. Sebenarnya Shah Alam ni satu bandar yang unik bagi saya. Dia ada unsur-unsur tersendiri. Satu bandar yang saya rasa sistematik. Suasana yang sibuk, yang jam sangat tu tak ada, dia tenang je. Saiznya semakin membesar dan dia bergambung terus Lembah Kelang ni. Di sebalik bandar indah dan megah ini, berdiri teguhnya Persatuan Pentadbiran dengan jumlah dalam 1,600 ahli. Majlis Bandaraya Shah Alam atau MBSA telah menumpukan sepenuh azam sepanjang 24 tahun melaksanakan gagasan tunggalnya berkhidmat untuk Shah Alam. Sebab kita dalam satu organisasi yang besar dan publik memandang apa yang kami buat. Pengharapan tu mesti ada tindak balas yang segera. Jadi kita kena always on your toe. Kita nak memudahkan urusan pelanggan. Itu niat saya. Bila mana you dapat selesaikan satu masalah, dia datang kepuasan pada you. Jiwa yang kental yang boleh menjiwai untuk mentadbir Shah Alam yang begitu besar ini. Selama 2 dekad, Shah Alam telah menjadi bandaraya mesra perniagaan dengan kesaling hubungan dan infrastruktur bertaraf dunia, menerajui salah satu pusat ekonomi membangun terpantas di Malaysia. Kenapa kita pilih Shah Alam? Sebab kita rasa Shah Alam boleh bagi satu kelebihan kepada peniaga ataupun pengusaha perniagaan disebabkan susun atur layout kawasan kedai dia. Demografik dia sangat luas. Jadi pengalaman berniaga di Shah Alam ni sangat unik yang setakat ni kami tak dapat kat mana-mana tempat lain lagi lah. Shah Alam juga telah mengukuhkan kedudukannya sebagai bandaraya industri dengan kepelbagaian perniagaan antarabangsa dan tempatan beroperasi di sini. Aktiviti industri dan perniagaan begitu pusat membangun disebabkan oleh lokasi yang strategik, dikelilingi oleh infrastruktur yang sempurna. Walaupun kita ada banyak kilang juga, kita encourage and kita push more environmental protection policy for the benefit of everyone. MBSA juga bekerjasama dengan NGO dan rakan strategik untuk memasarkan Shah Alam sebagai bandar mesra alam dan mampan. Dalam SDG The 17 Goals, kita ada kita punya VLR report untuk kita share dengan international. That is our commitment untuk ubah Shah Alam. Selain melakar keharmonian ekonomi, kebanyakan usaha MBSA terarah kepada kesejahteraan komuniti Shah Alam. Kita akan memperbanyakkan lagi program supaya masyarakat akan berasa mereka ni dalam satu kawasan kampung yang besar. Semua orang duduk dalam satu kelompok dan mereka kenal satu sama lain. MBSA sentiasa berada di barisan hadapan dalam memupuk kebersamaan antara komuniti, menerusi rantaian acara komuniti yang menarik perhatian orang ramai. Di Shah Alam ni kita ada beberapa universiti. So kebanyakan pelajar-pelajar ni pun tinggal di dalam kawasan Shah Alam. Di Shah Alam kita ada banyak
mall dan juga banyak taman. Kalau kita rasa nak beriadah atau nak cafe hunting, boleh je datang ke Shah Alam kerana Shah Alam ni sangat besar dan sangat luas. Shah Alam memiliki beberapa ruang terbuka untuk rekreasi. Kawasan ini menjana interaksi antara penduduk dan komuniti berbeza, sama ada menerusi pengaturan acara atau aktiviti, malah juga menjadi lokasi untuk orang ramai berkumpul dan beriadah. Bagusnya bila rekreasi ni, dia melahirkan masyarakat yang sihat. Maksud saya sihat dari segi fizikal dan mentalnya. Rasa seronoklah ada tempat yang boleh kita bawa kucing-kucing, tempat yang mesra untuk pet macam ni. Kalau cantiknya Shah Alam, indahnya Shah Alam, landscape-nya yang memberikan ketenangan kepada semua, itu merupakan satu fungsi yang pentinglah di Jabatan Landscape. Tasik ni adalah tarikan dekat Shah Alam. So basically lepas orang jogging and then activities from MBSA, PKNS and all those things, buatkan saya punya restoran ada orang lah, ramai orang juga. Ketika mengekori landasan terkini, MBSA akan sentiasa mempelajari, mengadaptasi dan berkhidmat kepada bandaraya yang kita gelar sebagai rumah. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Majlis Bandaraya Shah Alam kerana memberi peluang kepada saya untuk menabur bakti. Terima kasih juga kepada penduduk Shah Alam. Apa yang kami laksanakan adalah hanya untuk keselesaan dan kebaikan penduduk Shah Alam. Harapan saya untuk kaki tangan dalaman MBSA, kita perlu berfikir jauh ke hadapan. Harapan besar saya lah untuk melihat komuniti dan MBSA ini dapat jalan seiringan seperti aur dan tebing. Supaya semua individu, semua kaki tangan sebenarnya bersatu hati. Apabila kita dah berjaya bekerja dalam satu pasukan, kita akan dapat menghasilkan satu keputusan yang baik dan tepat untuk penduduk Shah Alam. Selamat ulang tahun ke-24. Happy birthday Shah Alam! Shah Alam selama-lamanya di hati saya. Pula Shah Alam. Selamat ulang tahun Bandaraya Shah Alam yang ke-24. Semoga Shah Alam menjadi bandaraya terbaik. Taraf dengan bandar-bandar yang terbaik di dunia. Terus berkembang maju. Shah Alam City Council as one of the best city council in the world. Shah Alam kekal harmoni dan penduduknya bestari. Begitulah tadi tayangan khas bagi sambutan Majlis Ulang Tahun Bandaraya Shah Alam yang ke-24. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, awan bersua citra berkisah, ukiran sukma kilauan kelisa, bikisan pengarah JKAK selesai sudah, ucapan Datuk Bandar menyusul pula. Majlis kini diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang rupanya. Salam sejahtera dan selamat pagi. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Sebelum saya bangun tadi azam 10 minit saja berucap insya-Allah. Jadi dulu saya alurkan kehadiran semua yang hadir pada pagi ini di dalam Dewan Auditorium pada pagi ini. Terima kasih semua. Dan dialurkan kehadiran yang amat dihormati Datuk Haji Imran bin Haji Kadir, Datuk Orang Kaya Mahbijaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling, yang berusaha Encik Muhammad Firdaus bin Mokhtar di Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Tuan Haji Madian bin Haji Baweh, pemangku Timbalan Datuk Bandar, yang berusaha ahli-ahli majlis yang ada bersama kita pada pagi ini, yang berusaha Puan Asmah binti Muhammad Zain, Timbalan Setiausaha Pengurusan, yang berusaha Encik TS Muhammad Azmi bin Amir Khan, Pengarah Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa merangkap tuan rumah kepada perhimpunan kita pada pagi ini. Tahniah diucapkan. Kita ada choir, kita ada bacaan doa, kita ada bacaan ikrar. Tahniah diucapkan. Dan juga seterusnya kepada pengarah-pengarah jabatan dan ketua-ketua bahagian dan seterusnya
yang hadir, tuan-tuan puan-puan di dalam auditorium pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita, rapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan nyawa yang dipinjamkan kepada kita untuk kita berada dalam majlis pada pagi ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hos dan urus setia perhimpunan pada hari ini kerana telah bertungkus lumus menyediakan pengisian program yang bermanfaat kepada warga kerja MBSA. Jadi tidak terlewat untuk saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun Bandaraya Shah Alam kali ke-24 kepada tuan-tuan puan-puan semua, kepada seluruh warga kerja MBSA yang telah sentiasa berdedikasi dalam bersiap sedia memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada komuniti di Shah Alam. Jadi usia kita sekarang dah pun 24 tahun. Kalau lihat kepada usia kita, usia 24 ni macam masih lagi muda-muda remaja, baru nak masuk-masuk kepada orang-orang apa tu? Masuk ke alam yang lebih matang. Jadi pada usia ini, melihat kepada usia ini, kan, kita berada dalam satu suasana yang cukup mencabar. Kalau anak kita berusia 24 tahun, maknanya pelbagai cabaran yang perlu dihadapi. Sebab baru nak merasai kehidupan dunia yang penuh mencabar. Sama juga kita di MBSA ini, dalam dunia sekarang ini, cabaran kepada kita adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk Shah Alam. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan lagi sekali terima kasih kepada semua 1,600 warga kerja MBSA yang telah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk Shah Alam. Terima kasih kepada tukang kebun, terima kasih kepada pemandu bas, pemandu kereta, pemandu kren, pemandu backhoe dan semuanya, kepada pegawai-pegawai, kepada penolong pegawai, kepada kerani-kerani dan sebagainya, kepada semua pengarah-pengarah, semput saya, pengarah-pengarah jabatan. Terima kasih. Terima kasih. Jasa tuan-tuan puan-puan selama 24 tahun begitu besar kepada penduduk Shah Alam. Saya baru berusia selama 5 bulan di Shah Alam. Tapi anda kalian dah lama di Shah Alam, telah merasai pahit mautnya macam mana untuk kita nak menjaga 800,000 penduduk Shah Alam. Dah hampir mencecah 1 juta penduduk Shah Alam. Baru semalam, betapa panasnya kita, semalam kita buat acara hari-hari lepas. Kan? Dunia sekarang dah berbeza sebenarnya cabaran, kalau kita melihat dari segi cabaran. Saya nak berucap sikit je, tapi dah macam cuma sikit je tu, kan? Saya nak cerita, nak kaitkan betapa berbezanya keadaan sekarang dengan medianya, dengan apa tu netizennya. Pelepasan ikan patin di Tasik, kesian Majidah kena attack, kesian Datuk Bandar kena attack, kesian juga tu, kan? Kesian rakan-rakan kita, kan? Pelepasan ikan patin di Tasik Shah Alam, kan? Jadi macam-macam tafsiran yang timbul. Tapi alhamdulillah ikan yang kita lepaskan itu bukan kategori ikan asing yang boleh merosakkan biodiversity Tasik. Jadi maksud saya bahawa kita berhadapan dengan netizen, dengan media-media yang tiada terbatas. Jadi terima kasih kepada ahli majlis yang menyokong kita selama ini. Terima kasih kepada Datuk Imran yang menyokong kita selama ini. Terima kasih juga kepada semua ahli majlis seramai 24 orang selama ini yang sentiasa bersama dengan MBSA. Terima kasih kepada yang berada di bawah sana. Dan juga pada pagi ini kita telah pun bawa tokoh motivasi yang terhebat di negara kita, Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Rasa dah cukup motivasi yang diberikan. Soal perlu bertabayun, perlu berfikir di luar kotak. Sebab itulah untuk kita nak menjadikan PBT yang terbaik, sebab tentu kita sentiasa berfikir di luar kotak untuk kita menghadapi segala cabaran dan untuk kita menyelesaikan segala permasalahan penduduk. Dan apa yang hendak saya sampaikan di sini, tuan-tuan dan puan-puan,
hanya 2-3 perkara. Yang pertama adalah untuk kita sentiasa bertindak segera. Kesegeraan dalam tindakan kita, itu yang utama. To be the good PBT, the good officer, kita perlu bertindak dengan segera. Yang kedua, responsif. Responsif. Kita respon kepada aduan kita. Kita respon kepada perubahan sekitar. Itu memerlukan kepada tahap alert kita yang tinggi. Dan yang ketiga adalah kesepakatan dan keharmonian. Inilah yang sentiasa kita garapkan dari dulu hingga sekarang. Saya yakin insya-Allah jika ketiga-tiga kriteria ini kita jaga, insya-Allah kita PBT MBSA menjadi PBT yang dihormati. Cabaran kita untuk menangani menyantuni keperluan penduduk MBSA. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, isu sekarang adalah isu berkenaan dengan pilihan. Ini berkenaan dengan SSPA. Kan? So insya-Allah saya dah bincang dengan Cik Madian, akan ada satu penerangan, sesi penerangan kepada kita semua sama ada kita nak pilih mana satu. SSPA ke dengan SSM. Kan? Jadi bagi penerimaan option ini, kaki tangan diberikan tempoh selama 40 hari bermula pada 21 Oktober sehingga 30 November tahun ini untuk membuat pilihan sama ada menerima option SSPA atau sebaliknya. Option ini adalah khas untuk kaki tangan yang berjawatan tetap sahaja. Kemudian dari segi pengurangan perbelanjaan Kerajaan Negeri Selangor, kini kita telah pun memasuki fasa akhir tahun 2024. Saya difahamkan bahawa charge dokumen pesanan tempatan inden AP tender dan sebuah adalah berakhir pada hari ini 15 Oktober 2025. Jadi kita juga telah menerima surat daripada Pemendaraan Negeri Selangor bertarikh 2 September 2024. Dalam surat berkenaan dikemukakan 2 garis panduan, iaitu garis panduan langkah-langkah mengurangkan perbelanjaan Kerajaan Negeri Selangor dan juga pemakaian pekeliling perbendaraan PB 3.1 garis panduan kawalan perbelanjaan negeri Selangor. Dan juga dari segi kerjaya-kerjaya yang telah kita kecapi selama ini sepanjang tahun 2024. Saya nak bacakan kerjaya-kerjayaan sepanjang tahun 2024. Satu, yang pertama, pengiktirafan PBT Cemerlang, kempen basmi hotspot denggi di lokaliti PPR Kampung Baru Haikom sempena Majlis Sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia KPKT tahun 2024. Yang kedua, kita diiktiraf sebagai tempat pertama sempena National Scrolls of Honour Award for Human Settlements 2024. Ketiga, naib Johan bagi trek infrastruktur sempena Majlis Anugerah Inovasi Peringkat Negeri Selangor, Sektor Awam ataupun AINS. Dan yang terakhir, kita mendapat anugerah penyertaan AINS terbanyak tahun 2024. Terima kasih kepada semua. Seperti mana saya janjikan, ucapan ringkas saja, tak perlu nak panjang-panjang. Kita pun dah dengar banyak ucapan pada pagi ini. Jadi sebelum itu, semasa saya menamatkan ucapan adalah pantun 4 kerat. Kan? Nama Najib jadi bualan. Mana Najib? Selalu diusik Fadilah Kamsah. World life harmony jadi amalan. Baru hidup tidak gelisah. Hidup bijak perlu tabayun. Fadilah Kamsah sudah ingatkan. MBSA Cemerlang 24 tahun. Tahniah semua saya ucapkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian,
majlis diteruskan dengan agenda pelancaran Pelan Tindakan Shah Alam Bersih 2024-2026. Untuk makluman hadirin, pihak majlis telah membangunkan Pelan Tindakan Shah Alam Bersih 2024-2026 yang komprehensif dan holistik bagi menjadikan Shah Alam bersih dan indah menjelang tahun 2026. Pelan tindakan ini telah dirangka melalui penglibatan dan komitmen daripada pelbagai jabatan dalaman MBSA dan pemegang taruh di kawasan Shah Alam. Dengan melihat kepada keseluruhan aspek seperti kemudahan infrastruktur, tindakan kebersihan, pengurusan sisa pepejal, pembudayaan kita semula, penguatkuasaan undang-undang dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita memberikan tumpuan di skrin utama bagi menyaksikan tayangan video montaj Pelan Tindakan Shah Alam Bersih yang telah disediakan oleh Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa. Dipersilakan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan terhadap tayangan video montaj sebentar tadi. Seterusnya, bagi simbolik pelancaran Pelan Tindakan Shah Alam Bersih, majlis menjemput yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim untuk menerima buku Pelan Tindakan Shah Alam Bersih yang akan disampaikan oleh Pengarah Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa
Tuan Teknologis Muhammad Azmi bin Amir Khan. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Di atas pelancaran Pelan Tindakan Shah Alam Bersih 2024-2026 sebentar tadi. Untuk makluman semua, dengan terhasilnya Pelan Tindakan ini di bawah teras 2 di dalam Pelan Strategi MBSA 2021-2025, segala isu dan tindakan yang telah digariskan perlu dilaksanakan sebaik mungkin dengan penglibatan bukan hanya pihak Majlis Bandaraya tetapi juga dengan komitmen sepenuhnya agensi-agensi rakan strategik untuk memastikan dan merealisasikan persekitaran Shah Alam ke arah bandaraya bersih dan indah menjelang tahun 2026. Majlis kini diteruskan dengan sesi penyampaian sijil Aku Janji Rakan Strategik Pelan Tindakan Shah Alam Bersih 2024-2026. Aku Janji ini adalah sebagai komitmen rakan strategik yang terlibat dalam menjayakan pelan tindakan ini. Justru Majlis sekali lagi menjemput yang berbahagia Datuk Bandar diiringi Didifi Kehormat bagi menyempurnakan acara penyampaian dan sesi bergambar. Dijemput agensi rakan strategik untuk naik ke pentas bagi menerima sijil Aku Janji. Dipersilakan Encik Muhammad Rizal bin Karim, Ketua Operasi Cawangan Shah Alam KDEB Waste Management. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Elmi Syafiq bin Abdul Rahman, Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Kelang. Seterusnya dipersilakan Encik Khairul Fahmi bin Juwair, Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Petaling. Seterusnya dipersilakan Puan Louis Ho Yang Ji, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor. Seterusnya dipersilakan Puan Nora Zita Ismail, Penolong Jurutera Lembaga Urus Air Selangor. Seterusnya dipersilakan Puan Syarina Sufian, Pegawai Kawalan Alam Sekitar Kanan Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor. Agensi seterusnya Jabatan Perkhidmatan Veterina Selangor, maaf, beliau tidak dapat hadir. Seterusnya dijemput Tuan IR Zainuddin Bacok, Jurutera Kanan Tenaga Nasional Berhad. Dipersilakan. Seterusnya Encik Zainuddin Awang,
Pengerusi Cawangan Shah Alam Federation of Malaysian Manufacturers, dipersilakan. Agensi seterusnya adalah Indah Water Konsortium Shah Alam. Maaf, wakil tidak dapat hadir. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Nazaruddin Maznan, Jurutera Awam Kanan Jabatan Kerja Raya Selangor. Dipersilakan. Agensi seterusnya, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor juga tidak dapat hadir. Seterusnya dipersilakan ASP Raja Mahadi bin Raja Mahmudin, Pegawai Penyiasat Kanan Trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Encik Faizal bin Abdul Raji, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Dan dipersilakan Encik Muhammad Izul Izzat bin Muhammad Mokhtar, Eksekutif Kanan Pembangunan Produk dan Pakej Tourism Selangor. Dipersilakan. Dimohon untuk semua agensi terlibat terus kekal berdiri di atas pentas bagi sesi fotografi. Terima kasih yang berbahagia Dato' di atas penyampaian sebentar tadi. Diharapkan dengan terhasilnya pelan tindakan Shah Alam bersih ini dapat mewujudkan masyarakat bandaraya Shah Alam yang cintakan keindahan alam sekitar, sentiasa mengamalkan budaya bersih dan menyayangi bandaraya Shah Alam sebagai rumah kesayanganku. Majlis kini diteruskan dengan acara penyampaian sijil dan cenderahati kepada pesara MBSA. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada kaki tangan yang telah dan bakal bersara di atas khidmat bakti dan setia kepada majlis. Dari bulan Ogos hingga November, seramai 7 orang kaki tangan telah dan akan bersara dari perkhidmatan di MBSA. Jadi sebagai tanda penghargaan, pesara majlis akan menerima cenderahati berupa cenderahati persaraan bernilai RM1,000 melalui EFT dan RM500 sijil simpanan premium beserta frame gambar bersara dan sijil penghargaan. Bagi pesara bulan Ogos, majlis menjemput Encik Muhammad Zaini bin Muhammad Noor, Pembantu Penguatkuasa Grade KP26 Jabatan Penguatkuasaan. Maaf, beliau tidak dapat hadir. Dan dipersilakan Encik J. Sautara Rajan, anak lelaki P. Jagannathan, Pembantu Awam Grade H11 Jabatan Kejuruteraan. Seterusnya, bagi pesara bulan September, majlis menjemput
Encik Rajendran anak lelaki Marimutu, Pembantu Awam Grade H14 Jabatan Kesihatan Persekitaran. Maaf, beliau tidak dapat hadir. Dan dipersilakan Encik Krishnan anak lelaki Balaraman, Pemandu Kenderaan Grade H11 Jabatan Landscape. Maaf, beliau juga tidak dapat hadir. Seterusnya, bagi pesara bulan Oktober, dijemput Puan Nur Rizan binti Abu Rahim, Pembantu Takbir Grade N22 Jabatan Kejuruteraan. Dan seterusnya, Mendiang Gopal anak lelaki Satasivam, Pembantu Awam Grade H14 Jabatan Kejuruteraan. Walau bagaimanapun, beliau telah menghembuskan nafas terakhir pada 12 September 2024 yang lalu. Majlis turut berduka cita dan berharap semoga ahli keluarga beliau diberikan kekuatan menghadapi saat-saat sukar ini. Seterusnya, bagi pesara bulan November, dijemput Tuan Haji Ishak bin Ramli, Pembantu Takbir Grade N22 Pejabat Cawangan Kota Kemuning. Pada kesempatan ini juga, majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pegawai Peminjaman Encik Nur Hisham bin Syarudin, Pegawai Perancang Bandar dan Desa bahagian pusat setempat. Dipersilakan. Untuk makluman semua, beliau telah bertugas di MBSA mulai 15 November 2018 hingga 17 September 2024 dan telah ditugaskan ke Majlis Bandaraya Subang Jaya pada 18 September 2024. Selamat maju jaya diucapkan kepada semua yang diraikan. Pada 13 dan 14 Ogos 2024, Majlis Bandaraya Shah Alam telah menghantar 3 pasukan bagi menyertai International Innovation and Invention Competition through Exhibition iCompex 2024 secara atas talian. Untuk itu, dipersilakan kumpulan Jasmine dengan inovasi iPusara yang telah menerima anugerah Gold. Dipersilakan fasilitator dan penyelaras kualiti Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin, Ketua Kumpulan Tuan Teknologi Kahirul Nizam bin Laili, Encik Sahrul Azri bin Sarni, Puan Siti Zulaiha binti Saleh, Encik Kahirul Anwar Abdul Kadir, Puan Nurul Hidayah Yop, Encik Muhammad Azizi bin Mat Amin dan Encik Muhammad Yusri bin Abdul Malik. Seterusnya, dipersilakan kumpulan yang telah menerima anugerah silver. Dipersilakan kumpulan Impul.
Seterusnya dipersilakan kumpulan Nova X yang juga memperoleh anugerah silver untuk naik ke pentas bagi menerima penghargaan. Kita teruskan dengan penyampaian inovasi KIK Hybrid MDSB dan MBSA. Kumpulan inovasi KIK Hybrid ini terdiri daripada 5 orang pegawai dari Majlis Daerah Sabak Bernam dan 3 orang pegawai dari Majlis Bandaraya Shah Alam. Oleh itu, dijemput Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin, Encik Najhan Pata bin Sairi dan Nur Farid binti Muhammad Nur untuk naik ke atas pentas bagi menerima penghargaan. Untuk makluman hadirin sekalian, pada 11 Julai 2024, MBSA telah menyertai penilaian fizikal Anugerah Inovasi Negeri Selangor atau AINS yang bertempat di Pusat Konvensyen Majlis Bandaraya Shah Alam. Melalui penilaian akhir, kumpulan Impul telah menjadi naib Johan AINS SA Track Infrastruktur dengan membawa inovasi Intelligent Multipurpose Utility Lighting. Untuk itu dipersilakan kumpulan Impul untuk menerima cenderahati dan sijil penghargaan. Dipersilakan. Majlis Bandaraya Shah Alam juga telah dinobatkan dengan anugerah penyertaan AINS terbanyak tahun 2024 dengan penglibatan sebanyak 60 pasukan yang terdiri daripada 200 ahli inovasi dan telah mendahului pemenang rerurai terbaik AINS 2024. Dengan ini dijemput penyelaras kualiti MBSA untuk menerima penghargaan bagi pencapaian kerana berjaya menarik ramai pasukan untuk menyertai inovasi di bawah penyelarasan Majlis Bandaraya Shah Alam. Dipersilakan. Hadirin sekalian, sempena sambutan Hari Habitat Sedunia tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah menganjurkan satu pertandingan iaitu National Scroll of Owner Award (NSOHA) dengan tema Engaging Youth to Create a Better Urban Future. MBSA
telah menghantar satu kertas projek yang bertajuk Garaj Belia MBSA. Secara ringkasnya, Garaj Belia MBSA bertempat di Pangsapuri, kos rendah Ken Rimba, Seksyen 16. Shah Alam merupakan satu tempat yang menyediakan persekitaran sihat kepada kanak-kanak, remaja dan belia untuk belajar. Melalui projek ini, MBSA telah dinobatkan sebagai juara dan seterusnya merangkul Piala National Scroll of Award dan membawa pulang sijil dan wang tunai berjumlah RM5,000. Oleh itu, dijemput Yang Berusaha Encik Syahrin bin Ahmad, Pengarah Pembangunan Komuniti untuk menerima penghargaan. Dipersilakan. Pada tanggal 15 Ogos 2024, MBSA telah dinilai oleh Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan yang diketuai oleh Encik Martandan anak lelaki Yatananinium, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Inspektorat JKT bersama 6 panel yang dilantik. Penilaian sistem penerapan bintang pihak berkuasa tempatan atau SPB-PBT yang dijalankan telah mendapati bahawa MBSA memperolehi penerapan 5 bintang dengan markah sebanyak 98.10% berbanding 95% sebelum ini. Bagi menghargai usaha semua yang terlibat selama 6 bulan, Seksyen Kualiti Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam telah mengambil inisiatif untuk menganugerahkan sijil penghargaan kepada semua yang terlibat sepanjang tempoh persiapan dan penyediaan dokumentasi. Dimulakan dengan penghargaan kepada pengurusan tertinggi, dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Madian bin Bawe, Pemangku Timbalan Datuk Bandar, untuk mewakili semua pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian dan pengurus-pengurus cawangan untuk menerima penghargaan. Dipersilakan. Seterusnya, bagi kriteria 1 pengurusan, dipersilakan Puan Fikriah Muhammad Hilmi. Seterusnya, dipersilakan Puan Khairul Adila binti Jamaluddin. Dan dipersilakan Encik Muhammad Fauzi Aziz bin Makmur. Seterusnya, bagi kriteria 2 perkhidmatan teras, dipersilakan Puan Hazlin binti Ibrahim.
Seterusnya bagi kriteria 3 pengurusan pelanggan dipersilakan Puan Zaidah binti Zakaria. Seterusnya bagi kriteria 4 penyertaan komuniti dan pandangan penduduk dipersilakan Encik Syahrin bin Ahmad. Dan dipersilakan Encik Mat Zawawi bin Mat Isa. Hadirin hadirat yang dihormati, majlis kini akan diteruskan dengan penyampaian bagi anugerah kualiti. Dimulakan dengan World Outstanding Women Achiever Award. Sejak 2011 hingga kini, beliau telah mengharumkan satu demi satu program inovasi KIK dan telah mendapat ikon wanita kebangsaan, anugerah leader kebangsaan, champion produktiviti serta fasilitator cemerlang kebangsaan. Kali ini, beliau telah dinobatkan pula di peringkat antarabangsa di atas pencapaian cemerlang melalui inovasi majlis yang dipersembahkan melalui pelbagai platform. Beliau yang dimaksudkan telah berjaya memenangi anugerah World Outstanding Women Achiever Award anjuran Women Icon in Association with Times Women yang telah diadakan di Tamil Nadu, India pada 19 Jun 2024 yang lalu. Untuk itu, dipersilakan Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin, penolong pegawai tadbir kanan Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam bagi menerima anugerah. Kini majlis diteruskan dengan penyampaian kejohanan sukan bagi acara bola tampar, tarik tali, futsal dan pingpong. Untuk itu, majlis mempersilakan Tuan Insinyur Teknologis Hanif Basri bin Abdul Rahman, Presiden Kelab Rekreasi MBSA, untuk naik ke pentas mengiringi Yang Berbahagia Datuk Bandar dan Difka Hormat bagi acara penyampaian. Dipersilakan. Pasukan futsal MBSA telah menyertai kejohanan futsal Piala Datuk Bandar Kuantan pada 28 hingga 29 September di Stadium Sukpa Kuantan, Pahang Darul Makmur. Pasukan futsal telah merangkul tempat ketiga dengan membawa pulang wang tunai bernilai RM1,000 dengan medal kemenangan. Untuk itu, dipersilakan pengurus dan pemain-pemain pasukan untuk naik ke pentas. Dipersilakan.
Seterusnya, seramai 7 orang kaki tangan MBSA telah terpilih mewakili pasukan bola tampar wanita Kontijen Maksak Selangor bagi kejohanan Maksak Games 2024 pada 19 hingga 22 September yang bertempat di Shah Alam. Pasukan Selangor telah dinobatkan sebagai juara dengan membawa pulang wang tunai bernilai RM1,200, piala dan pingat emas. Untuk itu, dipersilakan pengurus dan ahli pasukan untuk naik ke pentas. Pada 19 hingga 22 September 2024, seramai 9 orang kaki tangan MBSA telah terpilih mewakili pasukan bola tampar lelaki Kontijen Maksak Selangor bagi kejohanan Maksak Games 2024. Pasukan bola tampar lelaki Maksak Selangor juga telah dinobatkan sebagai juara dan membawa pulang wang tunai bernilai RM1,200, piala dan pingat emas. Pasukan ini juga telah mendapat tempat kedua dalam kejohanan Liga V Asia Tenggara 2024 pada 30 Ogos hingga 1 September di Phnom Penh, Cambodia dan membawa pulang wang tunai berjumlah $7,500 dan pelag kemenangan. Untuk itu, dipersilakan pengurus dan ahli pasukan untuk naik ke pentas. Tuan-tuan dan puan-puan, dua pasukan tarik tali MBSA telah menyertai kejohanan tarik tali Kuala Lumpur International Tug of War Club 2024 bagi kategori lelaki tradisional 680 kg pada 13 hingga 15 September 2024 yang diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Pasukan MBSA A telah memperolehi tempat ketiga dengan membawa pulang wang tunai bernilai RM1,000 dan medal kemenangan. Pasukan ini juga telah dinobatkan sebagai johan dalam kejohanan tarik tali terbuka Piala Datuk Bandar Shah Alam 2024 bagi kategori terbuka awam pada 4 hingga 6 Oktober 2024 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Pasukan ini juga telah membawa pulang wang tunai berjumlah RM6,000 dan medal kemenangan. Untuk itu, dipersilakan pengurus dan ahli pasukan untuk naik ke pentas. Dipersilakan.
Pasukan Pimpong MBSA juga telah menyertai kejohanan Piala Datuk Bandar Kuantan 2024 yang diadakan pada 11 hingga 13 Oktober yang lalu bertempat di Dewan Bandaraya Kuantan, Pahang. Tahniah diucapkan kepada pasukan Pimpong MBSA yang telah berjaya merangkul gelaran Naib Johan buat kali pertama pada kejohanan tersebut dan membawa pulang wang tunai bernilai RM1,500 beserta pingat. Untuk itu, dijemput pengurus dan pemain-pemain pasukan Pimpong MBSA untuk naik ke pentas menerima penghargaan. Dipersilakan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pasukan. Majlis kini diteruskan pula dengan penyampaian bendera kepada kontingen MBSA yang akan menyertai kejohanan sukan Pantai Persatuan Badan Berkanun Malaysia atau Supanun bagi tahun 2024. Untuk makluman semua, sebanyak 7 jenis sukan akan dipertandingkan, iaitu bola tampar lelaki, bola tampar pantai wanita, tarik tali, sepak takraw, petang lelaki, petang wanita, bola sepak dan bola jaring. Untuk itu, dipersilakan pengurus-pengurus pasukan untuk naik ke pentas menerima bendera dari Yang Berbahagia Datuk Bandar. Dimulakan dengan pengurus bola tampar lelaki, dipersilakan Encik Muhammad Rizal bin Abid bin Jamil. Seterusnya, pengurus bola tampar wanita dipersilakan Encik Syahrul Nizam bin Ahmad. Seterusnya, pengurus tarik tali dipersilakan Encik Khairul Nizam bin Zainal Abidin. Kami siap berjuang lagi. Kau terus berlari. Tiga matahari ini. Satu jiwa, satu hati. Kami datang tunai janji. Seterusnya, pengurus sepak takraw dipersilakan Encik Ahmad Khairil Zain bin Mustafa.
Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale. Seterusnya, pengurus petang lelaki dan wanita dipersilakan Encik Syahrul Nizam bin Salim. Kami siap berjuang lagi. Kau terus berlari. Tiga matahari ini. Satu jiwa, satu hati. Kami datang tunai janji. Satu nama bawa. Seterusnya, pengurus bola sepak dipersilakan Encik Akram bin Abdul Halim. Forza Grande Selangor Ali, Jalur Rosso Persepi. Forza Grande Selangor Ali, Selangor kami sampai mati. Ale, ale, ale. Dan seterusnya, pengurus bola jaring dipersilakan Puan Majidah binti Mat Ali. Ale, ale, ale. Kami datang lagi. Kami siap berjuang lagi. Kau terus berlari. Tiga matahari ini. Satu jiwa, satu hati. Seramai 98 orang kaki tangan yang akan terlibat dan kejohanan Supanon tahun ini akan bermula pada 16 sehingga 20 Oktober 2024 yang bertempat di Pusat Rekreasi Pantai Balok, Kuantan, Pahang. Majlis mengucapkan selamat bertanding kepada semua atlet yang mengambil bahagian. Majlis kini dengan penuh sukacitanya menjemput Yang Berbahagia Datuk Bandar bagi acara memotong kek dan pulut kuning sebagai simbolik meraihkan ulang tahun ke-24 Bandaraya Shah Alam. Turut dijemput semua ahli-ahli majlis dan pengarah-pengarah jabatan dan ketua-ketua bahagian untuk bersama-sama naik ke pentas. Dipersilakan. Sebelum mengakhiri majlis, para hadirin dijemput berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu Shah Alam. Pertama kali ku jejakkan kakiku, terasa bagaikan kekalku di sini. Bandaraya indah, warisan budaya, pasti kembalikan sinar yang gemilang. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Bandar untuk memotong kek dan pulut kuning
Dalam kiraan 3, dalam kiraan 3, 2, 1. Dengan berakhirnya sambutan ulang tahun Bandaraya ke-24 itu tadi, maka Majlis Perhimpunan Bulanan MBSA kali ke-7 bagi tahun 2024 telah sampai ke penghujungnya. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Bandar di atas kesudian menyempurnakan Majlis Perhimpunan pada pagi ini. Seterusnya majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Bandar dan dif-dif kehormat untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Bagi warga kerja MBSA pula, anda boleh mendapatkan makanan yang telah disediakan di Dewan Bankuet tingkat J. Mohon setiap warga kerja yang telah mengambil kupon lunchbox diingatkan untuk menuntut lunchbox di Dewan Bankuet. Dengan ini, kami mengakhiri majlis dengan salam hormat dan Assalamualaikum. Pertama kali ku jejakkan kakiku, terasa bagaikan kekalku di sini.